Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita punya sesi santai-santai saja. Kita akan ada satu produk sharing. Dan selepas tu second speaker insyaAllah akan on topik macam mana nak berjaya dalam Syahor. So, apa dia? Ada sesiapa bersuara ke? Dah tak ada. Okay, so tanpa kita melengahkan masa, dah 98 minit, kita harap dapat end by 10 lah insyaAllah malam ni. So saya nak menjemput speaker kita yang pertama. Untuk ahli baru boleh dengar saja, okay? Tak perlu buka kamera kalau tak ready. Tapi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di penghujung sesi nanti. Okay? Kita akan open soalan atau boleh je tanya soalan dekat ruang chat tu, nanti bila dah free kita akan reply. So tanpa melengahkan masa, saya nak jemput kita punya first speaker, Puan Irna. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada malam ni dengar suara jelas? Jelas. Okay. Right, so malam ni saya akan berkongsi tentang satu produk kita yang best juga, iaitu kita punya Yuncan Pollen. Okay, kita macam sekarang ni kan orang dah tahu, orang dah peka tentang pemakanan kita ni banyak yang kurang sihat. Kalau macam kita makan ayam ke, banyak ayam yang dah disuntik kan. Kalau kita makan ikan ke, ikan tu dah tercemar dengan kita punya lautan pun dah very tercemar kan. Lepas tu kita apa lagi, kita punya sayur, kita punya buah-buahan, semua tu ada pesticide kan, bahan kimia pada kita punya makanan. Jadi bila orang tahu yang makanan kita kurang sihat, so mereka ambil pendekatan untuk cari sumber makanan ataupun nutrisi yang daripada sumber lain untuk melengkapkan dia punya dia punya nutrient needs tu dalam badan. So biasanya orang akan ambil suplemen. Suplemen ni maksudnya apa-apa nutrien yang tak cukup dalam badan kita akan supply. Itu maksud dia lah kan. Tak cukup kita tambah dengan suplemen yang lain. Dan biasanya kalau orang ambil suplemen kan, yang ni yang biasalah kan, yang kita selalu dengar orang akan ambil vitamin C, orang akan ambil fish oil dengan multivitamin. Okay, untuk menambah, untuk macam mana, untuk cukupkan nutrisi dalam badan kita. Tapi masalahnya kan, ramai orang tak tahu yang mungkin sumber-sumber suplemen yang mereka ambil dekat luar bukan daripada bahan semula jadi, ataupun kebanyakannya daripada bahan sintetik, bahan kimia. Jadi sebenarnya bahan kimia ni dia tak elok untuk badan kita. Kita punya organ-organ ni dia sebenarnya tak boleh terima terlalu banyak bahan-bahan sintetik ni sebenarnya. Contoh kalau macam vitamin C tu, banyak yang dekat luar ia adalah daripada bahan yang sintetik, bukan semula jadi. So orang kena tahu tu. Kalau macam sepatutnya kan benda yang kita ambil tu macam bagus untuk badan, tapi dalam suplemen yang diambil tu kan ada bahan kimia, ada pewarna, ada pengawet, macam tu lah kan. Jadi ia benda-benda ni bukannya, ingatkan kita ambil suplemen tu, ingatkan macam nak membaikkan badan lah, nak menyihatkan badan. Tapi rupa-rupanya ada benda-benda yang lain yang perlahan-perlahan dia merosakkan badan kita. So kena beware. Sama juga dengan fish oil. Minyak ikan kan. Orang ramai ambil fish oil, tapi adakah fish oil yang diambil itu betul-betul dari sumber yang betul-betul sumber yang asli. Sebab kalau kita tengok sekarang ni kita punya laut memang sangat tercemar kan. Jadi manufacturer ni mungkin dia perlu ambil
beberapa jenis ikan, spesies-spesies ikan daripada beberapa tempat, beberapa laut lah kan. Dan dia akan proses minyak tu, dia akan proses ikan tu untuk extract dia punya minyak. Itulah nama minyak ikan kan. Kena ingat minyak ni dia bukan satu benda yang stable. Jadi untuk stablekan dia perlulah ditambahkan pengawet, perlulah ditambahkan aditif, benda macam tu lah untuk pastikan yang minyak ikan tu bila pembeli ambil dia masih elok lah, dia tak rosak. So kita kena tahu tu. Mungkin ramai yang tak tahu. So kena bagi tahu orang yang mungkin suplemen yang mereka ambil tu bukan daripada sumber yang baik. Multivitamin pun sama juga dengan kita punya kes macam vitamin C tu kan, dia kebanyakannya daripada bahan sintetik. Okay. So sini saya nak sharekan macam mana kita nak pilih suplemen yang terbaik. Okay. Nombor satu yang penting ialah ia perlu daripada sumber semula jadi. Okay, sumber semula jadi. Tapi masalahnya kan, undang-undang makanan suplemen ni dia tidak terlalu ketat. Dia asalkan bahan kita tu 10% bahan semula jadi, 90% bahan kimia pun kita boleh letak dekat kotak produk tu yang bahan ini adalah natural ataupun semula jadi. So macam mana kita nak tahu betul ke tak suplemen kita tu daripada sumber semula jadi 100% atau tidak? So kita kena kenal betul-betul siapa yang syarikat yang buat kita punya produk ni. Siapa pengilang dia, siapa saintis yang buat research pasal produk-produk ni. Semua tu kita kena tahulah kalau kita nak pastikan yang kita punya produk tu betul-betul daripada sumber semula jadi. Okay. Tu tips yang pertama. Tips yang kedua, ia perlulah selamat. Selamat ni maksudnya apa? Ia boleh diambil dalam jangka masa yang panjang. Dia tiada had dos. Boleh diambil oleh semua orang. Okay, ibu mengandung, yang menyusu, bayi, pesakit yang ada masalah sakit kronik dan macam-macam lagi. Dan ia tiada kesan sampingan. So ini adalah definisi selamat lah. Okay. Kalau dapat semua-semua ni, insya-Allah produk itu boleh diambil untuk suplemen. Okay, tips yang ketiga, ia mudah diserap oleh tubuh badan. Sebab setiap orang dia punya body base tu berbeza-beza kan. Ada orang dia badan dia terlalu tepu dengan toksin. Ada orang dia memang menjaga kesihatan badan, lain-lain. So lebih baik kalau kita pilih suplemen yang mudah diserap oleh tubuh badan. Maksudnya dia tak perlu nak go through proses pencernaan ke apa benda tu, tak payah. Dia terus kita makan dan terus serap dalam badan. Itu yang terbaik. Okay, yang keempat, ia perlulah berkesan. Of course lah kan, kita nak makan benda suplemen, kenalah berkesan. Yang efektif. So macam mana kita nak tahu produk tu berkesan atau tidak? Biasanya kita dengar recommendation daripada orang. Orang yang dah menggunakan suplemen ni lah ataupun testimoni yang ada untuk produk-produk tu. Okay? So ini adalah antara tips bagaimana untuk pilih suplemen terbaik. Okay, tapi kalau you tak tahu adakah suplemen terbaik ke tak, macam susahnya nak pilih suplemen terbaik kan. Okay, tak apa, jangan risau, tak apa, sebab saya nak perkenalkan dengan semua orang tentang kita punya Yuken Pollen. Yuken Pollen ni dia ada dalam dua jenis. Maksudnya dua bentuk. Maafkan saya, dua bentuk. Satu dalam bentuk serbuk yang ini dan satu lagi dalam bentuk kapsul. So ikutlah mana yang senang kita nak makan. Yuken Pollen ada 16 jenis zat galian, 16 jenis vitamin, 21 jenis asid amino, 94 jenis enzim dan koenzim, 28 jenis asid nukleik, karbohidrat dan lain-lain lagi. Nampak sangat banyak nutrien yang ada dalam kita punya Yuken Pollen.
Dan kita punya ungkian polen ni memang 100% daripada sumber semula jadi. Okay, kalau tengok daripada tips yang saya bagi tadi okay, nombor 1 dia memang 100% bee pollen. Kita tak ada campurkan apa-apa bahan yang lain dalam kita punya ungkian polen ni. 100% bee pollen sahaja. Okay? And kita memang kenal sangat syarikat kita punya pengilang, kita memang tahu kita ada R&D yang sangat-sangat superb yang pastikan yang produk kita ni memang tak ada benda-benda yang akan merosakkan kita punya organ dalam badan. Kita punya pollen, kita memang ambil daripada kualiti yang terbaik. Dan proses nak mengekstrak pollen ni, dia memang sangat high tech lah. So kita tahu memang kita punya company spend banyak sangat duit untuk pastikan yang kita punya produk, okay, semua produk Chuanhu memang sangat-sangat selamat. Tak ada bebas bahan-bahan kimia ke apa tidak Okay, itu satu. Semula jadi memang 100% semula jadi. Yang kedua selamat. Of course lah kan, sebab kita punya bee pollen ni daripada 100% semula jadi, so memang dia boleh ambil dalam jangka masa yang panjang. Tiada had dos, boleh ambil sebanyak mana kerana ia adalah makanan. Okay, boleh diambil oleh semua orang. Ibu mengandung, menyusu, semua boleh, bayi pun boleh ambil, okay. Dan tiada kesan sampingan. Sebab dia memang selamat. Okay. Dan kita punya pollen, macam saya cakap tadi kita ada enzim, koenzim tu kan. Jadi enzim, koenzim ni bantu untuk penyerapan pollen ni. Jadi bila kita makan pollen, ungkian pollen, dia terus serap dalam tubuh badan. Tak perlu nak tak perlu nak dicerna-cerna lagi. Dan ia sangat berkesan. Kita tahu daripada banyak sangat testimoni daripada pengguna-pengguna pollen kita, memang kita tahu ia sangat-sangat berkesan daripada meningkatkan kita punya kesihatan badan. Dan kita punya pollen dia ada apa yang dipanggil sebagai synergy effect. Synergy effect ni macam macam mana? Okay, macam kita punya nutrien dalam badan ni dia tak boleh nak dia kena pairing tau, dia macam kena ada kawan dia. Contoh macam kalau badan kita nak buat kalsium kan, dia tak boleh sendiri-sendiri je. Dia perlukan vitamin D untuk untuk proses kita punya kalsium dalam badan tu. Lebih kurang macam tu lah. So kita punya pollen ni sebab dia pada sumber semula jadi, dia boleh macam mana saya cakap, badan kita boleh pilih okay, mana nutrien mana yang perlukan oleh badan kita. So dia sangat-sangat efektif dan berkesan. Okay. So tadi kita cakap pasal pollen kan. Okay, mungkin ada yang tak tahu apa benda pollen ni. Sebenarnya pollen ni dia adalah debunga. Debunga kan, macam sebut-sebut yang ada pada bunga tu. Dan sebenarnya dia adalah macam ejen pembiakan macam tu. Kan, untuk mencambah-cambahkan lagi tumbuh-tumbuhan tu, bunga tu kan. Ada dua cara sebenarnya. Cara untuk tumbuh-tumbuhan ni membiak. Satu dengan cara angin, udara. So nanti angin akan tiup kan pollen-pollen ni, so pollen ni akan terbang. Nanti bila dia jatuh, dia akan, kalau tanah tu subur, dia akan hiduplah dekat situ. Tu satu. Dan kedua, cara pollen ni, cara dia nak membiak adalah dengan serangga. Macam kita ambil bee pollen, lebah. Kan lebah dia biasa pergi ke bunga-bunga kan untuk ambil ambil nektar daripada bunga tu. So nanti pollen ni dia akan melekat pada kaki lebah. Dia akan lekat and then lebah tu pun bawalah ke sarang dia macam tu. So kita punya pollen ni ambil daripada bee pollen. Kita bukan ambil pollen yang diterbangkan oleh angin tu, yang ringan tu, tidak. Bee pollen. So dia lebih berkualiti. Okay?
Okay, so ni saya nak terangkan tentang perbezaan. Okay, ada orang tanya apa beza polen dengan madu ataupun polen dengan royal jelly? Ada orang tanya. Okay, so ini saya beri ringkasan lah. Okay. Perbezaan polen dengan multivitamin. Okay, multivitamin saya dah explain tadi. Kebanyakannya dari bahan sintetik, bukan dari sumber semula jadi. Jadi ia tidak sesuai untuk badan kita sebenarnya untuk ambil dalam jangka masa yang panjang. Dia akan merosakkan kita punya badan. So tak sihat lah. Okay. Yang kedua madu. Okay, madu sebenarnya kandungan madu tu kebanyakannya ialah karbohidrat dan ia rendah kandungan mineral dan protein. Jadi dia sebenarnya tidak cukup untuk menambahkan keperluan nutrisi badan kita. So perlukan something yang lebih lengkap. Okay, madu memang bagus. Okay, dia kan makanan sunnah tapi ia tidak lengkap. Perlu ada tambahan lagi. Okay. Royal jelly pula. Okay, royal jelly dia memang mengandungi mineral, karbohidrat, protein dan lemak. Tapi dalam kadar yang tidak dalam kadar yang diperlukan oleh badan manusia. So dia tak ngam. Dia tak ngam dengan badan kita sebenarnya. Beza dia lah. Polen adalah makanan yang paling lengkap selepas untuk ibu. Ini memang dah sangat. Okay. Lengkap untuk badan kita. Lengkap. Ada semua jenis asid, amino, vitamin dan mineral yang diperlukan oleh badan. Dia adalah antara makanan yang paling lengkap dan paling badan kita perlukan. Okay, so antara empat-empat ni mana yang kita perlu pilih sebenarnya adalah of course lah kita pilih yang terbaik iaitu polen. Alright. Okay, ini saya bagi 10 sebab kenapa kita perlu ambil polen. Kiranya macam nak ulang kaji balik lah kenapa polen ni best. Nombor satu, ia adalah makanan paling lengkap lepas itu ibu. Cakap tadi. Yang kedua, ia mengandungi lebih 200 jenis nutrien. Macam tadi kan, ada 16 vitamin lah, 16 apa semua tu. 200 jenis nutrien semua. Dan badan kita mampu ambil apa nutrien yang diperlukan. Badan kita dah tahu dah, okey, tentu badan kita tak cukup yang vitamin ni, dia akan ambil lebih daripada kita punya polen. Vitamin ni dia akan ambil lebih. Dia adjust sendiri dalam badan. Ini kan kita polen 100% semula jadi tanpa bahan sintetik. Memang tak ada bahan-bahan yang terlarang. Sangat-sangat selamat untuk dimakan. Mudah diserap oleh badan disebabkan kita punya coenzim tu, jadi dia mudah diserap oleh badan. Selamat diambil oleh semua orang. Okay, semua orang, especially orang yang memang ada masalah, memang kita suggest untuk ambil polen lebih. Ataupun orang yang mengandung memang kena ambil polen lebih untuk bantu sebab bantu untuk perkembangan baby and juga untuk memberi tenaga lah pada mak. Mengandungi lebih vitamin B berbanding polen yang lain. Ini special tentang kita punya polen, unicorn polen kita punya vitamin B lebih daripada polen yang dekat luar. Okay, kalau nak google tentang vitamin B punya khasiatnya ada banyak lah sebenarnya kan. Contohnya macam vitamin B dia boleh menambahkan tenaga, dia boleh improve kita punya mood, juga dia bantu untuk improve kita punya memory. Apa lagi bagus untuk kulit cantik. Nak kulit cantik memang makan kita punya polen banyak-banyak. Untuk immune system, vitamin B pun bagus untuk menghasilkan kita punya sel darah merah. So memang banyak sangat manfaat vitamin B ni lah. Tapi kita punya polen, saya nak cakap yang kita punya polen ni ada banyak lebih lagi vitamin B berbanding dengan polen yang lain. Okay, kemudian kita punya polen mudah dibawa ke mana-mana kerana dalam bentuk kapsul ataupun granula. So mudahlah kan. Dia tak adalah macam dalam loose ke apa ke kan. Boleh bawa ke mana-mana, senang. Tiada kesan sampingan yang merosakkan organ badan sebab ia adalah daripada sumber semula jadi. Okay. Efektif dan berkesan kerana ia berfungsi secara sinergi.
kombinasi nutrien yang tepat bertindak pada satu masa. Ni yang saya cakap tadi synergy effect tadi. Ia berbaloi, value for money. Sebab satu kotak tu berharga 125, ada 30 sachet ataupun ada 150 kapsul dalamnya. So sangat-sangat value for money lah. Sebab dalam pollen tu ada sangat banyak yang cukup, nutrien yang cukup untuk kita sebenarnya. Okay. Okay, ni antara kebaikan pollen: menjaga kesihatan jantung, menguatkan sistem saraf, melancarkan sistem pembuangan, menjaga kesihatan kulit, mengawal sistem metabolisme badan, melaraskan hormon badan, memberi tenaga, mempercepat pembesaran kanak-kanak, memperkuatkan tulang rangka, mencegah gangguan menopause, mencegah penuaan. Ini antara kebaikan. Sebenarnya ada banyak sangat lagi kebaikan pollen. Dan pollen ni sebenarnya adalah kalau kita panggil Lindsay tu adalah king of herbs kan, pollen ni dia queen of herbs. Dan seeloknya kita, kalau kita nak betul-betul sihat, kita ambil Lindsay. Lindsay bantu untuk buang semua toksin yang ada dalam badan kita, dan ambil juga sekali dengan pollen. Pollen ni bantu untuk beri makan pada sel-sel kita supaya sel kita sentiasa sihat. Okay. Itu saja saya punya sharing pada malam ini. Ada apa-apa soalan ke tentang pollen? Siapa yang boleh makan pollen ni? Ada cakap? Ada. Siapa kena makan? Semua orang boleh makan. Nampak? Boleh diambil oleh semua orang. Ibu mengandung, menyusu, bayi, semua orang boleh makan. Okay, kita ada soalan tak dekat chat box tu? Kalau ada siapa-siapa nak bertanya tentang pollen, tak pernah makan lagi pollen, atau ada apa-apa yang nak tanya, boleh ajukan soalan sekarang, sama ada buka mic ataupun message pada dalam chat tu. Okay. Kalau ada soalan lepas-lepas ni pun boleh je, insyaAllah kita jawab sebelum kita punya sesi selesai lah. Okay. Sekejap, sebelum tu kita punya Encik Fairuz ada ke kat sini? Tak ada eh? Ke dia pakai nama lain? Kalau ada, sila munculkan diri. Okay, tak apa. Kalau tak ada, sekejap chat message. Kalau tak ada soalan, dan jika Encik Fairuz tak ada kat sini. Okay, ada siapa-siapa nak share testimoni tak berkenaan dengan pollen ni? Sebenarnya pollen ni sebenarnya macam tadi Puan Irna bagi tahu, kalau Lindsay tu adalah king of herbs, pollen is the queen. Ni memang pasangan yang sangat-sangat baik untuk Lindsay lah. Dan kalau nak tahu, antara produk-produk yang terawal sejak Shuangho dilancarkan dekat Malaysia tahun 1988, antara produk terawal yang ada dekat dalam syarikat masa tu Jaho Lindsay dan Yunkian Pollen. Dan kalau tak silap, produk ketiga ialah Jaho Soy Protein. Betul ke? So Lindsay, Jaho Lindsay dengan Pollen adalah antara dua produk yang paling awal ada dekat dalam Shuangho, dan sampai sekarang tetap dengan produk yang sama dengan Pollen. Dan cuma bezanya sekarang ni pollen ada dalam dua macam dalam gambar yang nak tunjuk ni. Dalam botol tu adalah dalam bentuk kapsul. Siapa yang minat kapsul boleh suka telan je, boleh ambil kapsul. Dan yang dalam bentuk sachet tu mudah untuk dibancuh, especially kalau kita nak bagi kat budak-budak, kita mesti kena buka kapsul kan. So yang dalam granula, dalam sachet tu lebih mudah untuk kita nak minum, ataupun jika kita nak bancuh dengan protein, lactoberry dengan fiber, kita bancuh sekali dengan pollen, lagi mudah. Dan sebenarnya kalau nak tahu, satu sachet pollen tu bersamaan dengan 5 kapsul pollen. Okay, tak silap betul bersamaan dengan 5 kapsul pollen. Satu sachet bersamaan dengan 5 kapsul pollen. Sebab itulah 30 sachet bersamaan dengan 150 biji pollen. Okay, harga yang sachet tu mahal RM2 saja, 125. Yang kapsul dalam bentuk kapsul adalah 123. Okay.
So kita ada apa soalan tu? Kedua-dua itu sama Assalamualaikum. Nak kandungan. tanya boleh tak? Oh ya, sudah. Assalamualaikum. Saya Fiza. Nak tanya, kalau misalnya kan yang apa tu pollen tu, kan dia ada tadi cakap dia ada 2 jenis kapsul dengan yang sachet tu. Jadi apa kelebihan atau perbezaan kedua-dua tu? Siapa yang patut ambil yang kapsul atau yang mana satu? Thank you. Okey. Okay, baik. Boina silakan. Okey, baik yang puan, untuk pollen ni sebenarnya dia ada dua ni kan, satu dalam bentuk kapsul dan satu dalam bentuk granula ataupun serbuk. Biasanya orang yang dah boleh telan kapsul, dia akan prefer untuk ambil kapsul lah. Tapi ada juga orang yang tak suka makan kapsul ni kan, tak suka telan kapsul. So dia boleh ambil granula ni. Granula ni biasanya kita akan bancuhkan dengan dalam air ataupun kita bancuhkan sekali dengan kita punya set perut lah, lagi sedap. Kalau bayi biasanya kita akan guna yang granula, lebih senang sebab dah dalam bentuk serbuk kan. Jelas tak puan? Maksudnya tak ada beza antara kandungan kapsul dengan granula tu? Ada apa-apa yang special ke? Tak ada. Dia sama saja sebenarnya. Sama So Okay, macam tadi thank saya you. cakap, satu sachet tu bersamaan dengan 5 kapsul pollen. Sebenarnya tak ada beza Okay. dari segi kandungan. Okay, kadang-kadang kan, kadang-kadang bila kita jumpa doktor kan, doktor memang biasa of course dia prefer bagi kita medicine kan. Jadi yang bila kita tanya doktor apa yang suplemen yang sesuai untuk kita, untuk badan kita. Tapi biasa doktor akan cakap, no lah, you tak perlu ambil suplemen because you don't know suplemen tu apa yang dekat badan kita, terlebih, terkurang, so you don't know. Tapi kalau medicine dia ada sukatan dia. So apa kita nak tahu bila kita makan suplemen ni until when? Macam tu. Kita tertanya-tanya bila kita nak stop makan linzi. Macam tu. So kadang-kadang ada orang juga bertanya, klien pun tanya, sampai bila I nak makan ni kan? Macam tu. So I terpaksa beli je lah macam tu. So macam mana kita nak jawab? Thank you. Okay, puan. Untuk menjawab soalan puan tu kita kena tahu kenapa kita makan linzi, kenapa kita kena makan pollen sebenarnya. Sebab kedua-dua makanan ni dia bukannya ubat. Dia bukan macam kalau kita pergi ke doktor, memang kalau doktor akan bagi ubat kan untuk sakit-sakit apa-apa. Tapi linzi dan pollen dia adalah makanan kesihatan yang mana dia merawat badan kita. Contoh kalau kita ada apa-apa masalah kan, masalah kesihatan. So linzi dan pollen ni dia akan bantu untuk rawat apa macam linzi, linzi dia akan buang apa-apa toksin yang ada dalam badan kita. Toksin ni benda-benda yang merosakkan badan kita lah. Macam gula banyak ke, lemak, kolesterol lah, benda yang toksin ni dia akan buang. Pollen ni pula dia bantu untuk beri nutrisi pada badan kita supaya badan kita sel-sel nak membantu sel-sel dalam badan kita tu untuk cepat pulih. Jelas Okay, tak puan? thank you. Okay. Clear. Thank you. Okay. Lagi sikit saya nak tambah. Saya nak tambah tadi soalan Puan Fiza kan. Macam mana kita nak tahu berapa lama kita nak makan linzi? Salah satu cara yang paling mudah untuk kita selalu nak detect kita punya badan dah cukup sihat ke belum, kita selalu check kita punya pembuangan. Ingat tak kita selalu ulang-ulang pembuangan kita mestilah besar, panjang, kuning. Kan? Betul kan? So itu besar, panjang, kuning, terampul dan tak busuk sangat. Dan juga apa tanda-tanda orang sihat? Tanda-tanda orang sihat selain perkembuhan yang cantik tadi, kita bangun pagi rasa segar, kita tak ngantuk waktu siang-siang dan macam tak ada lebam-lebam kat badan, tak ada sembab mata dan sebagainya. Apa lagi tanda orang sihat yang cukup oksigen dan sebagainya. Jika kita punya tanda-tanda orang sihat tu kita dah lengkap kat badan kita, pembuangan kita dah lancar semua dan kita pun mengamalkan pemakanan dan lifestyle yang sihat, hari-hari kita tak ada masukkan apa-apa toksin dalam badan, tak perlu pun makan linzi lagi. Sebab ada je kes yang orang dah memang
transform dia punya pemakanan 100% dan dia tak teruskan makan Lingzi. Ada juga. Tapi selagi kita masih masukkan toksin-toksin dalam badan kita dan selagi badan kita tak mampu nak keluarkan toksin yang kita masuk hari-hari, selagi kita tak dapat pembuangan yang cantik, selagi kita tak 100% sihat, selagi itulah kita perlu ambil Lingzi. Dan lagi satu yang doktor kata badan kita tak tahu berapa banyak kita perlukan tu memang sangat betul. Kita kalau nak ambil vitamin C yang sintetik macam Irina kata tadi, kebanyakan suplemen dekat luar tu kebanyakannya sintetik kan. Berapa banyak vitamin C kita nak ambil, berapa banyak vitamin A nak ambil. Sebenarnya jika kita ambil pandai-pandai je beli dekat farmasi, certain quantity of vitamin C tu perlukan certain quantity of vitamin B contohnya untuk vitamin C yang kita ambil tu berkesan dalam badan. Faham tak? Kita perlukan bahan-bahan lain untuk pastikan vitamin C yang kita makan tu dapat diserap. Tapi bezanya dengan kita punya Yunqian Pullen sebab dia natural, bahan semula jadi. Macam Ina kata tadi, dia ada sinergi yang lengkap. Sinergi ni maksudnya dalam Yunqian Pullen tu, dia dah lengkap dah. Vitamin C banyak mana dengan vitamin A, B banyak mana yang akan memberi penyerapan yang baik terus ke badan. Nampak tak ada 16 jenis zat galian, 16 jenis vitamin. Dia bukannya sukatan-sukatan. Dan memang setiap Pullen tu memang dah merangkumi kesemua ni yang memang boleh diguna pakai terus dalam badan. Maknanya bila pollen tu masuk dalam badan kita Puan, kira dia sendiri tahu masuk mana nak kerja kat badan kita tu lah. Maksudnya macam tu. Ya, betul-betul. Dia terus dapat diserap terus kat badan kita. Badan kita tak perlu nak pilih-pilih ke apa, tak ada. Okay, alright. Thank you Okay, sama. Okay, harap jelas tadi. Ada soalan lain tak? Umi Chow punya soalan pun sama kan? Kedua-dua sama kandungan. Dah menjawab kan tadi? Okay, kalau tak ada soalan lain, saya nak teruskan ke kita punya agenda seterusnya malam ni. Encik Fairuz ada ke? Encik Fairuz sama ada kan? Okay, cuba buka mic. Dah bersedia ke untuk buat perkongsian? Kalau ada apa-apa slide nak share, boleh share slide. Encik Fairuz, ada ke tu? Kalau dah bersedia boleh teruskan dengan perkongsian Encik Fairuz pada malam ni. Dengan topik macam mana nak berjaya dalam Chuang Ho. Ada ke tak tu ya? Dengar tak? Saya tak dengar. Ke tak buka mic Encik Fairuz? Okey, sementara saya nak tunggu Encik Fairuz mungkin ada masalah kat situ. Sementara kita tunggu tu, saya nak share sedikit lah berkenaan dengan kita punya topik kedua. Okey. Sebelum tu kalau siapa yang tak kenal nama saya Ayah, saya baru-baru ni ada dengar perkongsian daripada kita punya Gold Diamond Mariani berkenaan dengan perjalanan beliau menjalankan perniagaan Chuang Ho ni. Okey, walaupun kita belum sampai lagi ke sama peringkat dengan beliau kan. Beliau adalah seorang Gold Diamond daripada Sabah. Tapi saya suka nak kongsikan, kita curi sikit cerita dia. Okey, macam mana dia buat perkongsian tentang perjalanan dia dekat dalam Chuang Ho ni. Untuk pengetahuan, Gold Diamond Mariani sebenarnya berkenalan dengan Chuang Ho tahun 2018. Baru lagi ya. Dan beliau antara yang terpantas lah mencapai Gold Diamond dalam masa 18 bulan saja. Dalam masa 18 bulan. So, macam mana caranya nak berjaya kat dalam Chuang Ho ni? Okay. First of all, apakah konsep kejayaan dekat dalam bisnes Chuang Ho? Untuk yang baru kenal Chuang Ho, sebenarnya dekat dalam Chuang Ho kita tekankan ciri-ciri orang yang berjaya mestilah memiliki wang, masa dan kesihatan serentak. Okey? Mesti ketiga-tiga ni ada secara serentak. Tak boleh salah satunya tak ada. Sebabnya kalau kita ni sihat tapi kita ni ada banyak sangat masa terluang dekat rumah, tapi kalau tak ada duit pun susah juga kan. Tak boleh nak buat apa kan. Kita melepak saja kat rumah, nak beli barang pun susah.
Tapi kalau kita ni ada banyak sangat duit, okay, dan kita ada banyak sangat masa lapang sebab kita punya kesihatan mungkin dah terganggu. So kita ada banyak sangat masa lapang tapi kita terlantar saja di rumah ataupun kita kena duduk kat hospital pun tak guna juga walaupun duit banyak, kan? Jadi ketiga-tiga elemen ni sebenarnya sangat-sangat penting dan untuk pengetahuan dekat dalam Syuangho insya-Allah kita dapat kecapi ketiga-tiga ni wang, masa dan kesihatan secara serentak. Okey, jadi Gold Diamond Mariani asalnya sebenarnya dah melalui macam-macam lah dia punya perjalanan hidup dia. Okay. Ada yang kata nak buat Syuangho ni, nak berjaya dalam Syuangho kena lama lah sebab saya ni antara orang yang agak lama jugalah dalam Syuangho kan. So dia kata senang lah Ayah ni kalau buat bisnes Syuangho sebab dah lama dah. Ada juga orang kata kalau orang nak buat bisnes Syuangho ni kena orang muda-muda lah kot baru dia bertenaga sikit kan. Kalau orang dah berusia tak boleh, dah tak larat ke kan. Ada juga orang kata nak buat bisnes Syuangho ni kena orang perempuan lah sebab orang perempuan dia boleh bercakap sikit. Kalau orang lelaki ni kadang-kadang keras kan, susah nak berjumpa orang. Ni adalah persepsi-persepsi orang saja sebenarnya ya. Sebenarnya dalam Syuangho kita tak perlukan benda-benda tu. Tak kisah kita lelaki ke, perempuan ke, muda ke, berusia, dah lama ke, sekejap saja ke, semua boleh. Okey, sebagai buktinya Gold Diamond Mariani macam saya cakap baru je kena Syuangho tahun 2018. Dan beliau sebenarnya capai Gold Diamond dalam masa 18 bulan saja selepas menyertai Syuangho. So kalau yang kata perlu lama dalam Syuangho tu memang tak betul lah. Okey. Sedikit perjalanan dan ada yang kata saya tak boleh buat Syuangho lah sebab saya ni tengah kerja. Kalau you boleh lah, you suri rumah kan. Dan setengah orang kata you tak kerja, boleh lah ada free time. Saya tak boleh. Sebenarnya kalau nak tahu Gold Diamond Mariani punya pasangan, okay, Hermes adalah seorang guru ketika mereka baru menjalankan bisnes Syuangho ni. Okay, masih berkhidmat sebagai seorang guru dan baru-baru ni saja setelah dah beberapa tahun jadi Gold Diamond, baru-baru ni saja beliau retire rasanya retire lah pada Ogos 2022. Jadi sepanjang-panjang mereka menjalankan bisnes Syuangho sebenarnya dia GD Mariani pun ada syarikat dia sendiri kalau tak silap dan GD Hermes pun pasangannya masih berkhidmat sebagai seorang guru. So nak kata banyak sangat free time pun tak juga. Dan mereka ni di Sabah ya. Di Sabah katanya daripada satu kampung ke satu kampung ambil masa dalam 2-3 jam juga. Seolah-olah macam dari satu kampung ke satu kampung tu macam Selangor ke Melaka lah. So diorang memang pergi setiap tempat tu walaupun jauh, balik sampai ke tengah malam, kadang-kadang 12 tengah malam, 1 pagi baru balik. Dan Hermes masih berkhidmat. So dia kena tidur sekejap je dan the next day dia kena masih bertugas. Okay, so nak kata ada banyak sangat free time tak, tapi they make time for it. Okay, diorang memang kena cari masa sebab kita nak berjaya kan. So nak berjaya dalam Syuangho bukan sangat-sangat berbaloi. So takkanlah nak kerja senang-senang je, betul tak? Dan adakah perlu muda? Okey, macam saya cakap Hermes pun baru je retire umur pada Ogos 2022 yang lalu. Jadi umur dia pun tak adalah muda sangat. Dan kalau macam tu ada pula orang kata maksudnya ni orang yang dah berumur je lah boleh, kalau orang muda susah. Tak juga sebab dalam diorang punya network, anak-anak diorang pun semua yang muda sedang belajar. Even kita punya network dekat sini pun ada yang pelapis-pelapis yang dah start naik yang sedang belajar, yang baru 18 tahun semua baru-baru ni punya vice manager seminar, ramai je orang-orang muda yang dah join juga. So nak kata tentang umur tu memang tak ada langsung. Apa lagi tentang degree, perlu ke ada degree, perlu ke ada certain kelayakan, tak ada langsung. Okay, ada setengah syarikat di luar dia memang
tengok kelayakan. Kalau you punya kelayakan tak sama, tak boleh masuk dalam network sesuatu tu lah. Tetapi dekat dalam Syahor tak ada. Kita tak ada ambil kira benda-benda tu semua. Ada yang buta huruf pun berjaya dalam Syahor. Ada yang ada pangkat PhD yang tinggi pun dalam universiti pun berjaya juga dalam Syahor. So memang benda itu tidak affect kejayaan kita dalam Syahor. Apa yang penting, Jadi Mariani kata, apa yang penting sebenarnya bila dia, kenapa dia laju sangat dalam Syahor? Ramai orang kata, saya nak belajar dululah, saya nak kena faham dulu tentang Lindsay, saya nak kena faham dulu pasal marketing plan, nak kena kira habis-habis dulu baru saya boleh share dengan orang. Okay. Ada soalan baru tentang pollen. Boleh tak pollen ini diberikan pada anak-anak? Ya, boleh. Ni soalan ni baru masuk ke macam mana? Okey, yang pasal pollen tadi boleh tak pollen diberikan pada anak? Boleh puan. Pada baby, pada anak-anak sangat bagus sebenarnya bagi pollen sebab dia bagus untuk otak dan juga untuk perkembangan. Dan in fact untuk ibu mengandung, pollen sebenarnya baik untuk ibu mengandung dan juga untuk bayi dalam kandungan. Okey, sangat-sangat bagus. Saya share sikit, saya sambung tadi tentang Jadi Mariani. Sebenarnya bila Jadi Mariani sama-sama. Bila Jadi Mariani join Syahor, dia hanya menjalankan plan satu-satu. Okay, menjalankan plan satu-satu dan hanya plan satu-satu kalau siapa yang tahu plan yang sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah untuk diikuti. Jadi dia percaya dengan plan tu dan dia hanya jalankan plan tu saja, terus buat perkongsian di Sabah. Dan beliau tak sempat pun nak study habis-habis tentang Lindsay, nak study habis-habis tentang marketing plan. Tahu-tahu dia orang dah dapat kelayakan, qualification untuk pergi trip ke mana hari tu ke Korea tak silap. Okay. Jadi bila dia orang dah dapat kelayakan untuk pergi overseas trip, masa tu baru 3-4 bulan kalau tak silap, dia orang menjalankan bisnes Syahor. Dia orang terkejut. Dia kata, macam mana sebenarnya nak dapat qualification ni? Ada setengah orang yang sibuk nak kira macam mana nak dapat sesuatu level dan sebagainya, tapi tak dapat kan. Dengan membuktikan dalam Syahor, kita tak perlu pandai pun nak kira tentang marketing plan ataupun tak perlu nak pandai sangat tentang sesuatu produk. Of course it is good untuk kita belajar kan, sebab tu tiap-tiap minggu kita buat training macam ni untuk kita perkenalkan produk satu persatu, tetapi itu bukanlah satu kewajipan untuk kita berjaya dalam Syahor. Kita buat saja dulu, kita sharekan saja apa yang kita tahu dulu. Macam malam ni tadi Irna dah share tentang pollen, dah dapat banyak sangat ilmu pasal pollen kan. Lepas ni boleh terus share dekat orang lain. Tak perlu nak kena khatam Lindsay, protein, fiber dan segala Dr. Berry. Tak perlu khatam semua tu baru nak start sharing, tak perlu. Kita dapat ilmu baru hari ni, kita terus share. So itulah apa yang Jadi Mariani buat sebenarnya. Dia dapat ilmu baru, dia terus share. Dapat terus share. Tahu-tahu je, tak sempat je nak study semua benda, dia dah dapat capai overseas trip. Dan lepas tu terus capai diamond dan seterusnya. Double, triple dan juga gold diamond. Okay. Apa yang pentingnya, sebenarnya Jadi Mariani bukanlah baru dalam industri MLM. Syahor juga industri MLM kan, tapi sebenarnya beliau ada 20 tahun pengalaman dalam menjalankan MLM yang lain. Okay, ada 20 tahun pengalaman. Dia kata macam-macam jenis MLM dia dah try. Yang jenis ada produk, jenis tak ada produk, jenis whatever lah, you name it. Dia kata dia dah cuba. Bayangkan 20 tahun punya pengalaman, macam-macam jenis MLM dia ada buat. Tapi dia kata dalam masa 20 tahun tu dia tak pernah berjumpa pun dengan Syahor. So adalah hikmah dia agaknya kan. Jadi bila dia kenal Syahor, dia kata this is so easy. Bila dia kenal Syahor dengan plan satu-satu. Apa yang saya sangat-sangat kagum dengan Jadi Mariani walaupun beliau ada pengalaman 20 tahun menjalankan MLM lain, dan of course dia dah capai lah certain level di MLM yang sebelum ni. Apa yang saya sangat-sangat adore dengan dia, kita pernah berjumpa berdepan, beliau sangat-sangat humble, sangat-sangat merendah diri. Okay, dan sangat-sangat tak adalah nak tunjuk macam
aku ni dah tahu macam-macam lagi tahu produk lain. Tak ada langsung. Dia sangat-sangat humble, sangat-sangat hormati orang-orang lain, leaders lain dekat dalam Syangho. Okay. Apa yang boleh kongsikan sebenarnya, bila masuk kat dalam Syangho ni, tak kisahlah apa pangkat kita sebelum ni, tak kisahlah apa pengalaman kita sebelum ni, bila masuk dalam University Syangho, kita panggil, you start zero balik. Okay, you have to unlearn and then you have to relearn new things. Itu yang kita kena buat. Jangan duk kata, tapi dulu saya punya company lain macam ni. Dalam Syangho boleh tak tukar-tukar? Tak ada. GD Mariani tak pernah buat comparison, dia apply ilmu-ilmu lama ke dalam Syangho, tak ada. Okay, dia memang ikut 100% apa yang Syangho ajarkan dan dia disebarkan benda yang sama pada network tu. Itu yang saya sangat-sangat kagum. Okay, dan ada 8 benda ekstra yang GD Mariani sharekan kat sini yang saya boleh ambil sikit tips dia tentang macam mana nak berjaya dekat dalam bisnes Syangho. Semua nak tahu tak macam mana nak berjaya dalam bisnes Syangho? Ke macam tak berminat lah. Kalau tak berminat, saya pun tak naklah share kan. Takut saya short sendiri pula. Okay, kalau ada yang nak, seorang je nak. Kalau seorang je nak, nanti saya PM lah. Saya PM Irna. Okay. Adakah orang lain yang nak ke dah tidur tu? Nak. Okay. Alright. Okay. Nak kat sini saya nak share masa sedikit nota saya ambil hari tu, masa GD Mariani punya sharing. Apa yang ekstra kat dalam Syangho ni yang dia kata yang perlu ada jika kita nak berjaya. First kali adalah sikap mahu. Mahu nak tak? Nak berjaya? Nak kan? Semua kata nak. So bila kata nak, bila kita nak tu, kita mestilah be teachable. Macam saya cakap tadi, you have to unlearn apa-apa ilmu-ilmu. Bukanlah terus lupa segalanya. Maksudnya kadang-kadang kita masuk ke tempat baru kan. Kita dah ada pengalaman bertahun-tahun dalam tempat lama. So secara fitrah manusia ni kadang-kadang kita rasa macam kita dah pandai lah. Biasalah manusia memang macam tu kan. So tapi kat dalam Syangho ataupun sebenarnya bila kita masuk ke tempat baru, kita kena unlearn. Okay, apa-apa yang kita dah belajar dulu, jadikan dia iktibar pengalaman. Apa-apa yang elok, kita teruskanlah. Tapi kalau ada yang bercanggah dengan apa yang kita buat dulu dengan dalam Syangho, unlearn yang dulu-dulu tu dan belajar benda baru daripada kosong dalam Syangho. Sebab dalam Syangho, sistem education dia lengkap. Okay, insyaAllah sistem education dia lengkap dan memang kita belajar semua. Tak kira lah GD Mariani ke, Didi Noliza ke, Didi Lailani ke, siapa-siapa, semua menggunakan sistem pembelajaran yang sama. Okay. So, first, kalau kita nak, we have to be teachable dan unlearn. Okay, lebih banyak mendengar, kurangkan bercakap lah. Okay. Dan kedua, kurangkan bercakap tu maksudnya kita memang kena banyak bercakap, tapi maksudnya jangan banyak sangat bantah-bantah. Okay. Yang kedua adalah sikap belajar. Kita mesti nak belajar. Bila nak belajar tu macam hari ni lah, Alhamdulillah ramai hari ni yang hadir dalam majlis ilmu macam ni. So kita ada tiap-tiap minggu, insyaAllah ada hari Khamis setiap malam Khamis ada majlis ilmu macam ni. Setiap hari Isnin, insyaAllah ada kat Subanjaya. Setiap hari Ahad ada kat Ceras. Dan hari Sabtu, minggu ni insyaAllah ada di HQ kita yang company official buatkan. Dan banyak sangat ruang untuk kita belajar. So bila ada banyak sangat ruang dan peluang untuk kita nak belajar, kita mestilah nak belajar. Kata orang kalau kita dah mula nak belajar, memang ramai cikgu akan muncul. Sebelum kalau kita tak rasa nak belajar, tak rasa nak tambah ilmu, macam kita rasa macam siapa nak ajar ni, tak ada orang nak ajar pun kan. Sebenarnya sebab kita belum ready. So bila kita dah ready nak belajar, saya lupalah pepatah Inggeris tu, tapi saya translate bahasa Melayu lah. So bila kita ready nak belajar, insyaAllah ada ramai cikgu yang dah ready sebenarnya untuk mengajar kita. So pertama tadi kita mesti ada sikap mahu, kedua mesti ada sikap nak belajar. Ketiga, kita mesti ada sikap tidak mengeluh. Tak bolehlah mengeluh. Macam ada orang WhatsApp, boleh tak saya nak sekotak Green Z? Post ke alamat ni. Alamak, sekotak je Green Z. Penat-penat aku share tu. Penat-penat. Okay, boleh sila.
penat-penat share panjang-panjang OPP dia nak sebatang green tea je, jangan rasa mengeluh macam tu. Okay. Tidak. Dalam Syanghu kita tak boleh mengeluh. Kita kena niat untuk buat perkongsian saja. Ada jualan ke, tak ada jualan ke, orang tu terima ke tak apa kita nak sampaikan, terpulang pada mereka. Yang penting kita kena buat ikhlas, okay, dengan niat ikhlas, kita hanya nak berkongsi saja. Okay, so no pressure. Tak boleh mengeluh. Mengeluh apa-apalah macam alamak penatnya rumah orang tu tingkat tinggi ataupun mengeluh macam-macam, tak ada. Didi Mariani macam saya cakap tadi, dia duduk Sabah dan daripada satu kampung ke satu kampung memang sangat-sangat jauh. Dah lah jauh, jalan tak cantik dekat Sabah tu, dan juga penat diorang memang hasil betul-betul lah. Okay, so jangan mengeluh. Sebab Didi Mariani sendiri dia punya pengalaman, dia tak mengeluh, dia just push je. Okay. Keempat ada mestilah sikap sabar. Okay, sabar sebab kita ni berhadapan dengan manusia kan. Kita berhadapan dengan manusia bukannya dengan robot. So manusia ada macam-macam PL. So kita kena bersabar. Bukan saja kita kena bersabar dengan manusia, kita kena bersabar dengan keadaan. Kadang-kadang kita nak keluar rumah tiba-tiba alamak tayar pancit pula. Sabar kan. Kadang-kadang kita nak keluar rumah dah siap-siap, sampai ke tempat tu sekali barulah kita punya prospek kata, oh alamak sorry saya lupa nak cakap, saya tak jadi datang. Okey, tak apa, sabar kan. Mungkin ada peluang lain sebagainya. Okey. Saya cut short sikit sebab masa dah ni. Kelima adalah sikap bersyukur. Kita kenalah bersyukur. Okey, kalau orang nak order green tea sebatang pun alhamdulillah syukur. Nak order kopi satu paket pun alhamdulillah. At least dia nak cuba. Betul tak? Ada ramai lagi orang yang kita offer kopi tak nak cuba langsung. Bancukan pun tak nak minum. Kan? Ada juga orang macam tu kan? So kalau ada orang yang sudi jangan kata nak cuba kita punya produk, sudi nak dengar, nak berjumpa dengan kita pun dah cukup. Alhamdulillah, bersyukur. Sebab masa tu sangat-sangat berharga sebenarnya. So kalau ada orang nak luangkan masa sedikit nak jumpa dengan kita tu, sebenarnya kita memang kena bersyukur lah. Keenam adalah sikap konsisten. Okay, ini sangat penting juga. Kita kadang-kadang kita, okey lah excited ni baru-baru nak join Syahhu. Hari ni belajar banyak pasal pollen, pasal manfaat pollen sebenarnya. Excited nak share dengan orang. Sekali tiba-tiba 2-3 hari, ada 2-3 orang reject agaknya, terus down kan. Bila kita kata, nak cerita pasal pollen lah. Pasal ada orang kata, alamak pollen ni tak best, aku nak makan dulu betul bla jadi kita rasa down kan. So jangan rasa down macam tu, kita kena rasa konsisten. Kita semangat kita tu kalau boleh keep the momentum lah. Okay, momentum tu kena maintain saja. So macam mana nak maintain konsisten tu? Memanglah konsistensi tu susah juga kan. Sebab itulah setiap minggu kita adakan perjumpaan macam ni untuk bantu naikkan balik semangat kita dan juga buat perkongsian macam ni, tambah ilmu. So bila ilmu makin banyak dan kita punya kita practice kita punya presentation dan sebagainya, insyaAllah kita punya konsistensi tu akan maintain lah, stable. Okey, ketujuh sikap yang perlu ada jika kita nak berjaya dalam Syahhu, kita mestilah fokus. Ini sangat penting juga sikap fokus. Ini sebenarnya ada dalam kita punya sistem 5-7-1 juga. Yang one tu adalah fokus. Kenapa kena fokus? Sebab kalau kita tak fokus, kata GD, jack of all trades, masters of none. Maksudnya kalau kita nak ada orang tu kita jual lingsi, betul dia pun jual madu, kita pun nak jual madu, betul kita yang ni ada jual makanan kesihatan ni, kita nak jual juga, kita nak jual tu, jual ni. Kita mungkin jadi macam kedai runcit yang menjual herba-herba. Okay, bila orang nak tanya sesuatu tentang pollen contohnya, macam tadi Irna share kan, dia cerita very very detail kan. Tapi kalau kita banyak sangat produk sampai kita tak sempat nak study in detail, in depth step satu tu, nanti kita jadi macam tak pakar dalam apa-apa pun. Ada banyak sangat kita nak jual tapi kita tak jadi pakar dalam mana-mana satu pun. Rugi kan? Lagipun sebenarnya siapa yang tak pernah masuk dalam kita punya e-learning system, els.syanghu.net, itu adalah free access untuk semua ahli. Siapa yang tak pernah masuk boleh tanya upline macam mana nak masuk. Sebenarnya masukkan distributor number saja dan juga password sama macam IBIS Syanghu tu. Dan bila you masuk dalam ELS Syanghu tu, kalau you tak pernah masuk, tengok ada banyak sangat benda-benda yang kita kena baca tentang produk courses dia. Untuk setiap satu produk tu ada beberapa video dan beberapa artikel. So ada banyak sangat you kena baca sebenarnya. Kalau you dah
maksudnya nak fahamkan, nak katamkan semua produk Syangho, nak jadi pakar dalam setiap satu produk Syangho pun kadang-kadang tak tedan lagi. Okay. Ada orang yang pakar dalam Aquasense saja, ada orang yang pakar dalam Lindsay saja kan. Itu pun kita tak dapat nak mahirkan. So janganlah nak sibuk-sibuk pergi ambil tahu tentang produk lain. Kita jadi pakar dalam kita punya produk, dalam kita punya syarikat dulu. Barulah kita nampak lebih credibility kita lebih tinggi lah. Okay, dan yang terakhir sekali GD Mariani kata tentang doa. Dia kata kita kena banyak-banyak doa lah. Kita dah usaha macam-macam ni, pastikan kita berdoa. Jangan lupa yang apa-apa rezeki yang kita, ini bukan GD Mariani cakap lah kan, GD Mariani kata pasal doa saja, so tambah sikit. Apa-apa yang rezeki kita dapat ni sebenarnya memang kurniaan Allah juga kan. So kena sentiasa bersyukur, kita kena ingat, okay, kalau kita dapat ke tak dapat ke, itu adalah ketentuan, adalah hikmah di sebaliknya. Okay. So itu saja saya rasa yang saya nak share tentang benda ekstra yang GD Mariani sampaikan hari itu tentang macam mana beliau berjaya dekat dalam Syangho. Dan dekat sini saya nak add on sedikit. Ni mungkin biasa orang dengar, kejayaan sebenarnya adalah bersamaan dengan 99% sikap dan 1% skill. 1% saja skill. Okay, kepandaian kita tu 1% saja kita pakai, tapi sikap kita yang majority of kejayaan kita sebenarnya bergantung pada sikap kita. So, saya recap balik apa dia 8 sikap tadi. Sikap mahu, sikap belajar, sikap tidak mengeluh, sikap sabar, sikap bersyukur, konsisten, sikap fokus, kena fokus, sikap doa. Kita kena rajin berdoa. Okay, sebab with great power comes great responsibility, dia kata. Dan dalam Syangho, jadi Mariani kata dalam Syangho, bila kita buat Syangho kan, siapa yang dah lama dalam Syangho, kita tahulah kan, kita buat bisnes ni kita banyak bantu orang, betul kan? Kita banyak bantu orang dalam apa-apa aspek, daripada aspek kewangan dia, aspek kesihatan dia, ataupun aspek kerohanian dia, ataupun aspek apa-apalah tentang kehidupan dia. Okay? Kita dalam Syangho dah jadi macam family. Bukannya tentang macam kita ni salesman jual barang ke tak. Kadang-kadang kita tak ada apa-apa nak cakap pasal produk, kita tanya pasal family dan sebagainya. Sebab semua orang ada masalah kan. Kadang-kadang they just need friends, they just need someone to talk to. So kita boleh bantu sebenarnya pada yang memerlukan. So bila kita dah niat baik, kita memang nak bantu orang, insyaAllah orang tu akan rasalah kita punya keikhlasan. Dan dalam Syangho juga, selain kita dapat bantu orang, kita dapat duit ekstra. Of course duit sangat penting. Kalau kita nak tolong orang, kalau kita tak ada duit, susah juga. Kita nak tolong orang tu, nak jumpa dia, kena lalu tol banyak, kena pakai minyak juga kan. So kalau kita tak ada duit, susah juga kita nak tolong orang. Tapi dalam kita menjalankan bisnes Syangho sambil kita tolong orang, insyaAllah kita dapat buat duit juga. Kita dapat bagi orang sihat, dan yang keempat, boleh bagi kebahagiaan. Okay. Dan ini adalah antara beberapa lah nota yang saya salin hari itu berkenaan perjalanan GD Mariani, bagaimana walaupun dalam masa singkat dia orang dapat capai GD, Gold Diamond, dan juga sekarang satu family dia, anak-anak saudara mara semua dah join Syangho. Best kan? So dalam Syangho bila kita pergi kerja kan, ataupun kita pergi overseas trip ke dan sebagainya dalam Syangho, kita pergi seminar ke dalam Syangho, kita jumpa family members kita juga, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita suka. So best kan? Tak adalah macam time raya je baru jumpa saudara mara kan. So memang Syangho memang satu bisnes yang sangat-sangat best lah sebenarnya. Siapa yang baru join, datanglah lagi meeting-meeting macam ni. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi tentang produk-produk lain. InsyaAllah. Masa akan datang. Okay, thank you very much. Untuk siapa-siapa yang bertanyakan soalan, terima kasih. InsyaAllah kalau next time nak tanya soalan lagi, dipersilakan. Kita akan bantulah jawab mana-mana yang ni. Dan saya nak ingatkan sebelum kita akhiri, ada siapa-siapa nak tambah? Puan Nina nak tambah ke? Kalau nak, boleh je. Tapi kalau dia tak nak tambah sebab Puan Nina mungkin tengah sibuk sekarang ni, saya just nak ingatkan kita punya meeting akan datang hari Sabtu ni di Syangho pukul 2.30 sampai pukul 4 petang. Kita punya diamond daripada Kelantan akan datang ke KL.
Dan hari Ahad insyaAllah ada meeting di Ceras. Okay, di rumah kita punya special VM Nina Malinda. Hari Isnin insyaAllah di Subang Jaya pukul 2. Dan juga minggu depan hari Khamis malam Jumaat macam ni juga. InsyaAllah kita buat online macam ni. Okay. So jika tak ada apa-apa, terima kasih banyak pada yang hadir. Jom kita ambil gambar sekejap boleh? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita ambil gambar sekejap. Kalau boleh on camera jika semua dalam keadaan yang sesuai untuk Sorry, on tak camera. boleh. Okey, tak apa. Kalau tak boleh, stay kejap. Dapat snap nama tu pun dah okey lah. Boleh dah bukti kehadiran. Okey, dan saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang hadir dan terima kasih pada Irna untuk presentation yang sangat komprehensif tadi. Okay. Alright, ready ya? Thank you very much. Saya nak ambil gambar satu kali. 1, 2, smile. Okay, thank you semua. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa angkat tangan tu? Kan nanti nak tanya soalan ke? Ke nak macam angkat tangan bye-bye? Oh, okay. Stop dulu. Kalau tidak.